Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Jara binti Abdul Kapali dari SMK Kotak Lias. Umur saya 16 tahun. Hari ini saya mau menceritakan satu buku cerita yang bertajuk Kemana Saya Pergi. Kemana saya pergi? Buna, seekor arnab betina yang dipelihara Luqman. Ini Buna, ini Luqman. Buna sangat disayangi Luqman dan keluarganya. Buna suka bermanja dan menggeselkan badan di kaki Luqman. Ibu dan ayah menyediakan sebuah sangkar untuk Buna dan 5 ekor anak-anaknya. Tetapi Buna tidak gemar terkurung di dalam sangkar. Buna selalu membuat hela untuk keluar dari sangkar. Buna juga suka bermain di tepi jalan di luar rumah, walaupun pintu pagar ditutup rapi. Kadangkala Buna berjaya melepaskan diri. Luqman merasa bimbang kerana ada banyak kereta dan motosikal lalu lalang. Tetapi Buna tidak peduli. Buna seronok melihat kenderaan yang datang dan pergi. Buna adalah arnab yang berani dan sangat bijak. Pada suatu hari, Luqman menjumpai Buna terbaring, kaku di atas jalan raya di hadapan rumah. Buna sudah tidak tergerak lagi. Luqman memanggil ayah untuk memeriksa Buna. Kata ayah, Buna sudah mati. Mungkin ada kenderaan tidak sengaja terlanggar Buna ketika bermain di luar pagar. Ibu segera datang membawa sehelai kain bersih dan memberikan kepada ayah. Jasad Buna yang sudah kaku dibalut cermat oleh ayah. Buna telah mati. Luqman berasa sangat sedih kerana Buna selalu menghiburkan hatinya. Walaupun Luqman masih mempunyai anak-anak arnab yang lain, Buna tidak ada pengganti. Ayah membawa jasad Buna yang sudah dibalut dengan kain ke belakang halaman rumah. Luqman hanya mengikuti saja langkah kaki ayah. Ayah terus menggali sebuah lubang dan meletakkan jasad Buna ke dalam lubang itu. Nanti, jangan tanam Buna. Luqman sayang Buna. Biar Luqman simpan Buna di dalam bilik. Ibu memujuk Luqman. Tidak boleh sayang. Buna sudah mati. Setiap makhluk yang mati mesti ditanam dengan elok di dalam tanah. Kenapa tidak bolehkah kita simpan Buna? Kalau ayah tanam Buna dalam tanah, habislah badan Buna kotor. Buna perlu ditanam dalam tanah kerana Buna sudah tidak bernyawa. Maknanya, Buna tidak boleh lagi bergerak, bermain, makan dan minum lagi. Apabila Buna mati, badannya juga turut mati. Kalau tidak ditanam, Buna akan mereput dan menjadi busuk. Serangga dan haiwan lain juga akan datang mengerubuni. Kalau Luqman menyimpan Buna, akan mendatangkan penyakit kepada Luqman, ayah, ibu dan juga adik. Kerana kotoran yang terdapat pada badan Buna tidak dapat dibuang. Luqman melihat lubang yang digali sudah dikambus. Dahi ayah berpuluh-puluh. Ayah melangkah masuk ke dalam rumah. Ayah, Luqman ingin membacakan doa untuk Buna. Ayah dan ibu marilah doakan untuk Buna. Luqman mendatangi di tepi kubur kecil Buna. Apabila tiba waktu malam, Luqman bersembunyi walaupun 5 ekor anak Buna ada menemani. Luqman tetap terkenang telata Buna. Ayah, apa akan jadi selepas Buna ditanam? Ayah, apa akan jadi selepas Buna ditanam? Kemana dia akan pergi? Luqman asyik memikirkan keadaan Buna di dalam tanah. Pertama sekali, Luqman mesti ingat setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Itu adalah cara Allah menyimpan. Pertama sekali, Luqman mesti ingat setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Itu adalah cara Allah menciptakan semua makhluk di dunia. Manusia seperti kita akan mati. Binatang seperti Buna dan tumbuh-tumbuhan juga akan mati. Malah satu hari nanti, bumi pun akan mati. Kenapa semua makhluk akan mati? Tak bolehkah kita hidup selama-lamanya? Tanya Luqman lagi. Semua makhluk yang Allah jadikan mempunyai tugas masing-masing, seperti manusia yang dijadikan dengan tugas untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga haiwan seperti Buna yang berbakti kepada tuannya. Tumbuh-tumbuhan pula membekalkan oksigen dan makanan kepada manusia. Apabila tugas itu telah selesai, tiba masa untuk semua makhluk meninggalkan dunia ini dan menemui penciptanya, yaitu Allah. Kira-kira sama ada tua, muda, ataupun masih bayi. Jika semua makhluk hidup selama-lamanya, ini bererti melanggar peraturan ciptaan Allah. Akan banyak keburukan yang terjadi berbanding kebaikan. Jika semua makhluk hidup sampai bila-bila, dunia akan menjadi sesak dan penuh. Dunia akan rosak. Jadi, kehidupan perlu diseimbangkan dengan kematian. Hanya Allah sahaja yang berhak kekal hidup selama-lamanya. Dan ada pelbagai cara bagaimana makhluk yang bernyawa ini meninggalkan dunia. Ada yang jatuh sakit seperti nenek, ada yang kemalangan seperti Buna. Bagaimana pula dengan tumbuhan? Luqman bertanya lagi.
Kalau tumbuhan tidak mendapat minuman dan makanan, ia akan mati dan menjadi layu. Kalau haiwan di jalanan akan mati begitu saja. Haiwan dan tumbuhan juga berebut dan bersatu menjadi tanah. Semula atau tubuhnya akan hancur dimakan ulat-ulat. Kita tanam buna sebab sayangkan buna dan tentu kita tak sanggup lihat buna rebut dimakan ulat. Lagipun haiwan yang rebut berbau busuk. Manusia yang telah mati pula dipanggil mayat atau jenazah. Kita yang masih hidup perlu memuliakan jenazah dengan memandikan terlebih dahulu. Selepas itu, jenazah akan dibungkus dengan kain putih yang dipanggil kain kafan. Kemudian dilakukan pula solat ke atas jenazah yang dipanggil solat jenazah. Selepas itu, jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan seperti arwah nenek. Luqman masih ingat lagi? Luqman angguk tanda dia masih ingat. Luqman masih ingat jenazah nenek yang berbau wangi, cantik dibungkus dalam kain berwarna putih. Ayah dan pakcik-pakciknya menggali sebuah lubang yang dipanggil liang lahat, tempat jenazah nenek akan bersemadi. Liang lahat itu akan dikampus dengan timbunan tanah. Ayat-ayat Al-Quran serta doa dibaca agar roh nenek ditempatkan di syurga. Adakah nenek masuk syurga, ayah? Tanya Luqman. Ibu datang membawa sepiring kuih dan minuman untuk ayah serta Luqman. Semua makhluk yang membuat kebaikan dengan izin Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Tugas kita adalah berdoa semoga roh nenek dirahmati Allah. Apa itu roh? Roh adalah sesuatu yang kita tidak boleh nampak, tetapi ia ada. Seperti macam angin, ia wujud tetapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Badan manusia pula adalah sesuatu yang wujud dan boleh dilihat. Manusia terdiri daripada jasad dan roh. Apabila manusia meninggal dunia, tubuhnya akan hancur dalam tanah. Yang tinggal hanya rangka, tulang temulang dan juga roh. Manusia yang tinggal di dunia tidak akan mendapat berhubung dengan roh kerana alam kita sudah berbeza dan terpisah. Manusia yang masih hidup tinggal di dalam dunia, manakala roh akan tinggal di suatu tempat yang dipanggil alam barzah. Terang ayat Luqman. Apabila haiwan dan tumbuh-tumbuhan mati, mereka terus mati begitu saja. Tetapi apabila manusia mati, manusia akan disor tentang amalan semasa mereka hidup di dunia. Allah akan tugaskan dua malaikat, iaitu malaikat munkar dan malaikat nakir, untuk bertanyakan soalan kepada roh yang berada di dalam kubur. Kubur adalah tempat persinggahan bagi manusia yang menunggu untuk dihidupkan semula pada hari akhirat, iaitu hari pengadilan oleh Allah. Di dalam kubur, manusia menerima sebahagian balasan perbuatan jahat dan baik sewaktu dunia. Jika banyak perbuatan jahat, maka kubur menjadi tempat yang sempit, gelap dan menakutkan. Malaikat akan membawa berbagai seksaan dan hukuman keras. Jika kita melakukan perkara yang baik, kubur menjadi lapang, bercahaya, menyenangkan dan berbau harum. Kita akan diberikan nikmat dan kedamaian. Tetapi kita tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya dalam kubur, melainkan selepas kita berada di situ. Sambung ayat Luqman. Apabila tibanya hari pengadilan yang dipanggil hari akhirat, barulah semua makhluk termasuk manusia dibangkitkan semula. Pada waktu ini, Allah akan menjadi hakim. Apabila tibanya hari pengadilan yang dipanggil hari akhirat, barulah semua makhluk termasuk manusia dibangkitkan semula. Pada waktu ini, Allah akan menjadi hakim kepada segala perbuatan sewaktu dunia. Bagi mereka yang banyak melakukan perkara baik, diberikan pahala dan dimasukkan ke dalam syurga. Syurga adalah tempat untuk orang-orang baik-baik sahaja. Bagi orang-orang yang membuat perkara jahat dan keji, akan diberikan dosa. Kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka. Neraka adalah tempat bagi orang yang jahat dan kejam. Jadi, Luqman tidak perlu terlalu bersedih tentang kematian ataupun takut akan risau. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu bila kematian akan datang. Kita cuma perlu patuh seruan Allah, taat kepada ibu bapa dan berbuat baik kepada manusia serta haiwan. Apabila kita buat semua itu, kita akan dapat balasan baik dalam kubur dan juga pada hari akhirat. Kini Luqman tidak sedih lagi. Luqman tahu Buna pasti gembira apabila Luqman terus menjaga anak-anak Buna dengan baik. Luqman juga sentiasa memohon agar nenek dimasukkan ke dalam syurga. Luqman berazam mahu membuat banyak perkara kebaikan supaya apabila meninggal dunia kelak, Luqman mendapat pahala dan dimasuk ke dalam syurga. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.